Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam ni kita teruskan pengajian kita surah Al-Takatsur ataupun Alhaakumut Takasur. Kadang-kadang bunyi Al-Takatsur tak tahu apa dah. Kita sebut Al-Haak, rupa surah tu. Jadi Alhaakumut Takasur lah untuk kita senang. Muka-muka surat 600 ayat surah yang ke-102. Cuma 8 ayat saja, insya-Allah kita boleh selesaikan awal 8 ayat. Kita sama-sama kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud sebenar ayat surah Al-Takatsur, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillah. Surah Al-Takatsur, satu lagi surah yang membincangkan bab hari akhirat, tetapi perkaitan dia Allah nak tunjukkan punca kegagalan kita hari akhirat ialah berpunca daripada kehidupan kita di dunia. Yang ni surah mengenai tashib minad dunia. Bagaimana cara untuk zuhud dengan kehidupan dunia. Zuhud untuk berjaya di hari akhirat. Maka ayat surah Al-Takatsur membincangkan bab bagaimana cara untuk mengurangkan kepentingan dunia. Apa dia zuhud? Zuhud ini kalau kita tengok orang cakap orang zuhud, tergambar di fikiran kita orang yang buang dunia, pakaian compang-camping, pasal dia jual TV, dia jual kereta, kononnya nak zuhud. Itu definisi orang lama-lama lah. Sebenarnya zuhud bukan macam tu. Zuhud dalam konteks yang sebenar, konteks agama kita ialah iaitu suatu sifat yang lahir di dunia di mana kita kurang minat kepada sesuatu kerana berminat dengan perkara yang lain. Itu zuhud. Kurang minat dengan sesuatu kerana minat dengan perkara lain yang lebih penting lagi. Nak cerita di sini, kita zuhud dunia ialah kita minat dengan akhirat, yang ni syurga. Pasal berulang kali Allah ceritakan indahnya syurga, bahagianya syurga, mulianya syurga. Kita berminat sangat untuk pergi ke syurga. Maka bila kita minat pergi ke syurga, maka kepentingan dunia ini kita kurangkan. Pasal
Syurga ini tempat yang paling mulia, paling indah, paling bahagia. Tidak ada perasaan sakit, perasaan duka cita, perasaan tak puas hati, tak ada. Memang komplit kita punya kebahagiaan kat sana. Jadi syurga ini bila tempat yang tinggi, maka perasaan kita tak boleh digunakan sama-sama untuk minat dengan perkara lain. Dalam bahasa untuk kita mudah fahaminya, syurga ini cemburu kalau kita menyintai benda lain. Nak menyintai dia 100%, maka kita kurang kepentingan dengan perkara lain, barulah syurga terima kita. Kalau kita memberi rasa kecintaan, kasih sayang kepada dunia, maka syurga kata, bye-bye lah, dia kata. Wahai manusia, aku tak terima pasal kamu lebih menyintai dunia, menyintai orang lain, maka aku tak nak. Aku nak kamu mencintai aku saja. Maka zuhud, begitu zuhud. Maknanya kita kena menyintai akhirat, yakni syurga, maka kita mengurangkan kepentingan dunia bila bertembung di antara kepentingan ataupun arahan Allah untuk pergi ke hari akhirat, maka kita mengurangkan kepentingan dunia. Itu zuhud yang sebenar. Bukannya buang dunia. Kita menggunakan dunia, kita digalakkan bekerja, digalakkan cari rezeki, digalakkan berhubungan dunia, tetapi kita menggunakan hasil kerja kita, hasil pencarian kita, hasil penghidupan atas dunia untuk kasih sayang kita di hari akhirat. Ini yang syurga nak. Syurga mengimpikan benda tu. Kita menggunakan dunia untuk dicurahkan kepada hari akhirat, yang pada syurga. Itu yang sebenarnya yang dikatakan zuhud. Bukan tinggal dunia, kita mengurangkan kepentingan dunia, tapi digunakan dunia ini yang kita cari, yang kita guna ini untuk jalan Allah. Kena ingat keperluan untuk jalan Allah. Maka di sini kita dalam kehidupan kita hidup dunia, kita memenuhilah tuntutan-tuntutan syurga. Tuntutan syurga yakni tuntutan hari akhirat lah. Apa dia tuntutan untuk kita pergi ke hari akhirat, yakni mencari atas dunia ini. Maka dalam masa yang sama, atas dunia pun banyak musuh-musuh kita. Al-Quran menceritakan musuh kita yang paling nyata siapa dia? Syaitan. Ini musuh yang paling nyata. Berulang kali Allah cerita, ini musuh nombor 1. Syaitan akan bergabung dengan dalaman kita, yang nafsu kita. Syaitan bergabung dengan nafsu kuat, dan bergabung pula dengan dunia. Syaitan memandang indah dengan dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Nafsu kita nak sangat benda tu, maka 3 serangkai ini akan menghalang kita untuk menyintai akhirat dan menyintai syurga tadi. Jadi ini kita nak belajar bagaimana cara nak pergi syurga. Bagaimana cara nak zuhud minat dunia ini untuk mengurangkan kepentingan dunia, atau menggunakan dunia ini untuk sebagai batu loncatan untuk pergi ke hari akhirat. Jelas Jelas dakwah dia ialah untuk berjaya di hari akhirat. Nak masuk syurga Allah, kita kena buat perkara-perkara memenuhi tuntutan-tuntutan hari akhirat yang nak diceritakan oleh surah yang kita nak baca sekejap lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Alhaaku ini bagian alha. Alha ialah apa dia? Lalai leka. Kamu dilalai leka dengan al-takatsur, dengan berlumba-lumba untuk mencari dunia. Berlumba-lumba untuk mencari dunia. Kita kena ingat, Allah jadikan dunia ini, untuk apa? Untuk menguji kita sebagai manusia. Bagaimana guna dunia, tapi untuk bawa pergi ke hari akhirat. Walau bagaimanapun Allah kata dalam banyak sekali ayat-ayat dia, dunia ini dia kata wamal hayatud dunya illa apa dia? La'ibun wa lahwun. Dunia ini tidak jadikan dunia ini kecuali apa dia? Lahwun untuk permainan dan senda gurau. Itu je dunia ni. Dunia ini Allah buat ni permainan dan senda gurau lah. Dunia tak ada apa. Untuk permainan dan bagaimana permainan? Permainan ialah sebagaimana budak-budak main lah. Budak-budak main apa? Main pondok-pondok ke, main buat duit-duit ke, dapat duit. Tapi duit tersebut tak mampu nak belanjakan.
Datang aiskrim, bawa aiskrim, dia terpaksa minta duit dengan mak dia. Mak nak duit. Mak dia kata, belanja duit tadi. Duit palsu. Itulah dunia. Permainan hanya palsu saja nak belanja di hari akhirat. Tak laku bila kita lalai leka atas dunia. Laibun, lahwun pula, iaitu apa tu dipanggil? Lalai leka. Maka kita lalai leka dengan dunia. Ini yang Allah jadikan dunia. Dia bercampur dengan syaitan, bercampur dengan nafsu, seronoknya dunia. Maka kita rasa seronok dunia. Jadi Allah nak tegur golongan-golongan yang menyintai dunia. Kita belajar ayat-ayat sebelum baru ni. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Punca kamu tak masuk syurga ialah kerana sesungguhnya kamu lihubbi mencintai dunia secara terlampau. Ayat ni Allah nak sambung ayat tu, iaitu wahai manusia, tidak melalaikan kamu dengan apa dia? Kamu berlumba-lumba untuk mencari kekayaan dunia. Berlumba-lumba. Berlumba-lumba, bagaimana maksud berlumba-lumba? Maka kita menumpukan perhatian, meninggal keyakinan kepada Allah. Meninggal segala urusan-urusan kita. Maknanya, saban hari kita mempunyai keinginan untuk mengumpul harta yang amat-amat banyak. Keinginan kita. Ada satu kisah tabi'in. Satu kisah tabi'in. Orang tanya dia, kenapa, apa satu Tuan dah masuk alam warga emas? Apa pandangan Tuan mengenai pemikiran usia warga emas? Dia kata, warga emas ini memang segala-galanya tua. Cuma satu saja yang aku tak tua, ialah tamak holobo aku. Aku nak sangat dengan dunia. Maknanya, perbezaan di antara orang muda dengan orang tua, dari segi lain kita lemah semua. Tapi satu kekuatan orang tua ialah, dia nak sangat dunia. Sebab tu kita ni, tuan-tuan puan yang mulia, bila umur 60, macam saya warga emas ni, umur 60, memang tak luntur nak dunia. Tak ada. Kita akan berusaha mencari dunia, mengumpul untuk kejap nak buat tu, kejap nak buat ni. Ini ayat ni memang kena pada kita lah. Umur 60 kena ni. Kejap-kejap kita nak kumpul duit. Kita kedekut dengan duit, dah. Lepas tu keinginan kumpul harta yang banyak. Sedangkan harta kita untuk keperluan. Kita tak boleh bezakan di antara keperluan dengan pengumpulan. Sepatutnya yang digalakkan ialah untuk keperluan, maka selebih itu kita kena guna untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jadi bakhil, kita jadi kedekut. Jadi kita nak kumpul saja hingga kita akan baca lagi hingga bila. Pertama, kita nak kumpulkan sibuk. Kita sibuk siang malam hingga kita lupa nak kembali kepada Allah. Kita lupa demi untuk mencari harta, bila bertembung dengan kepentingan yang Allah, jalan akhirat, kita tinggalkan jalan akhirat. Itu belum maksud berlumba-lumba. Tapi kalau kita berlumba mencari harta, tapi kita ingat untuk akhirat, ini tidak masalah. Ini tidak. Yang masalah sekarang ni, kita kurangkan kepentingan akhirat yang menjadi masalah. Bila bertembung dengan waktu solat zuhur, sibuk bekerja, kita tangguh untuk solat. Bertembung dengan majlis ilmu, tiba-tiba ada bola dan TV. Kita tinggal majlis ilmu, duduk di depan TV. Itu takatsur, berlumba-lumba mencari dunia. Maka di sini puncanya manusia berlumba-lumba mencari dunia. Apa dia dunia ni? Apa dia sebenarnya takatsur, berlumba-lumba mencari dunia ni? Dalam ayat-ayat yang kita baca baru ni dah. Dalam ayat kita baca baru ni, cuba tuan tengok. Tuan tengok, ini kena belajar buka Quran pula. Pasal ayat pendek kita kena tengok. Apa dia dunia yang kita gila-gila? Dua perkara yang kita gila-gila dunia ni apa benda? Tuan buka muka surat ayat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Muka surat 540. Takut nak mengantuk. Bila buka ni segar mata sikit, cerah mata. Kalau tidur pun bangun sekejap nak baca tengok ni. Jumpa tidur balik, tak apa. Jumpa tak? Muka surat 540. Kita nak tengok apa dia dunia yang orang terkejar-kejar ni. Allah kata kan, ayat 20,
I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah sesungguhnya hanyalah kehidupan ad-dunya, kehidupan dunia, la'ibun walahwun. La'ibun permainan, tiba-tiba walahwun senda gurau. Tu je. Pura-pura. Dunia ini hanya pura-pura, permainan dan lalai leka. Senda gurau ni lalai leka. Kita lalai. Nak belajar pun kita lalai. Umur dah 60 70 tak pernah khatam Quran lagi. Dah. Cek ni kita lah. Betapa jauhnya kita dengan arahan Allah. Umur kita sekarang ini dah 60. Kalau yang tua lah 70 pada. Yang muda okey lagi lah, sempat lagi. Bagaimana umur setua kita ini, kita masih lagi belum baca Quran 100%, yang ni tafsir, mendengar kata-kata Allah 114 surah. Ada kita takatsur ataupun tidak takatsur? Ada kita termasuk golongan alhaakumut takatsur? Ada kita leka dengan dunia? Pasal perkara-perkara buku-buku lain kita dah baca semua dah. Tapi Quran kita tak ada masa nak duduk mendengar semua kata-kata Allah dalam Al-Quran. Maka kita termasuk golongan orang yang berlumba-lumba kepada mencari dunia juga. Maka kena berubah. Maka di sini Allah kata annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Lepas tu wazinah dan perhiasan, wa tafahurun dan bermegah-megah, bainakum wa takatsur dan berbangga-bangga dengan apa? Fil amwal, dengan harta-harta, wal aulad dan anak penak. Dua ni je. Al-Quran ulang-ulang. Yang menyebabkan kita lalai leka, yang menyebabkan kita berhempas pulang mencari dunia, dua perkara. Yang kalau kita betul lah. Yang pertama, kita terpesona dengan mencari harta. Yang kedua, kita terpesona dengan nak jaga anak, isteri dan keluarga-keluarga kita. Jadi kita rasa sonok dengan benda ni, maka kita terima nak kumpul harta sebanyak-banyak, nak taruh nama anak, nak taruh nama cucu, nak taruh nama cici. Sedangkan untuk jalan Allah, tak ada. Bekerja siang malam, lupa untuk menjalankan hak akhirat. Pasal apa? Nak takut-takut cucu kelaparan nanti. Takut-takut anak kelaparan bila kita dah mati nanti. Nak mati pun pesan harta lagi. Nak mati pun fikir hal keluarga lagi. Sedangkan untuk akhirat keluarga, untuk akhirat kita tak bincang langsung. Itulah zalimnya manusia-manusia lalai leka. Itulah yang Allah nak tegur. Alhaakumut takatsur. Dunia ini permainan dan sedang gurau, dan kebanyakan manusia leka dengan harta dan anak penak. Anak penak ini termasuk pengaruh lah. Orang cari kuasa, cari pengikut. Itu pun termasuk anak penak. Kita bangga dengan anak penak kita. Bukan bangga dengan anak ramai. Anak itu jadi engineer, anak itu jadi doktor, anak itu jadi QS. Berbagai-bagai profession. Dan kita bangga dengan kejayaan dunia anak kita. Tapi kejayaan akhirat, langsung kita tak titik berat untuk anak-anak kita. Maka itu pun termasuk lalai leka dengan keluarga juga. Dan banyak perkara-perkara dengan cucu sekalipun, kita tinggal untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk meneruskan kerja-kerja Allah, kita kurangkan dia. Pasal apa? Pasal kita mementingkan dunia. Jadi di sini langsung tak ada zuhud. Zuhud, syurga kata, kalau kamu menyintai aku, menyintai hari akhirat, baru aku terima. Tapi kalau kamu cintai benda lain, kamu pergi tempat lain lah. Kamu tak payah masuk dalam aku dan syurga. Itu maksudnya. Maka itulah. Maka berlumba-lumba tadi. Dunia ini hanya berlumba-lumba harta, berlumba-lumba anak penak ataupun pengaruh tadi. Dua perkara. Banyak kali Al-Quran ceritakan. Dan kita cek diri kita lah. Adakah kita sayang keluarga kita, sayang harta kita, berbanding dengan sayang Allah ataupun sayangnya nak tahunya hari akhirat. Maka kita sendiri yang boleh jawab. Kalau kita umur 70 pun nak kumpul lagi, tapi bukan kumpul untuk agama, kumpul untuk personal, kumpul untuk standby anak cucu kita. Maka kita ketinggalan, kita termasuk kategori orang yang berlumba-lumba mencari harta, mencari kekuasa di sini. Bahkan bukan menambahkan keperluan. Keperluan sikit je, tapi menambahkan keperluan. Kita dah tua-tua ini, makan pun gula tak boleh makan dah. Lemak pun tak boleh makan. Tapi ada juga perkataan baru ni boleh makan semua. Tapi pengurangan. Makan kurang sekali sehari makan. Kena puasa 16 jam. Tak ada. Kita dah kurang keperluan. Tapi kita sengaja menambahkan keperluan-keperluan lain. Yang itu tak ada kena-mengena dengan akhirat. Kita sengaja menambah. Maka di sini berlumba-lumba al-takatsur. Berlumba-lumba menambah keperluan kononnya untuk kecintaan dunia. Sedangkan untuk Allah, kita
jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama keinginan kumpul harta. Yang kedua apa anda? Nak cerita orang tamak ni, cerita orang berlumba-lumba nak kumpul harta ni. Yang kedua, sifat yang kedua, orang yang bersaing dengan orang lain, dia dengki kalau orang lain kaya, orang lain ada harta, orang lain anak-anak bahagia, dia berdengki. Dia tak boleh, dia nak juga. Dia mula kondel lah. Tak guna dia tu, tak guna dia. Dia tak suka. Ada perasaan sakit hati dengan orang yang nak. Ini pun termasuk golongan orang yang mencari dunia juga. Termasuk juga. Dia tak puas hati tengok orang lebih daripada dia, maka dia tak suka benda tu. Ini pun termasuk orang yang mencari perkara-perkara dunia. Yang ketiga, termasuk orang yang suka bangga diri, sombong, semua sekali lah. Bangga diri, sombong dengan harta-harta yang dia ada, dengan keluarga-keluarga, dengan pengaruh-pengaruh yang dia ada. Dan yang keempat ialah orang yang nak lebih lagi selama-lamanya, walaupun dah umur dah 80, 90, bila masa saja Allah akan panggil dia, tapi dia nak lagi mencari dunia, tapi dia tinggalkan keperluan akhirat, keperluan syurga. Dia tak gunakan masa dia untuk tadi. Benda ini itulah yang Allah kata, wahai hamba, alhaakumut takatsur, jangan kamu melalaikan diri kamu dengan sibuk mencari harta dunia, berlumba-lumba dengan mencari dunia hingga lupa berkenaan syurga di hari kemudian nanti. Maka ayat-ayat lain berulang kali Allah tegur, kena beringat pasal hari kiamat pasti mati, hari kiamat pasti berlaku. Maka kena beringat, wahai hamba, kurangkan kepentingan. Kalau nak pergi syurga, kurangkan kepentingan dunia. Pasal bila kita mencintai dunia, maka kita akan dapat habuan dunia. Bila mana kita gila dunia ni? Bila mana? Kita berlumba-lumba sehingga bila? Sehingga hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu semua zurtuhum. Ziarah. Apa? Maqabir. Kubur. Mana kita matilah. Kita mati baru kita stop keinginan kita nak dunia. Cek diri kita masing-masing lah. Kenapa kita suka sangat dunia sekarang ini? Pasal kita nak bermewah, nak makan, nak belanja kawat. Tak kisahlah. Nak buat apa dengan mencari dunia ini. Hingga kita lupa akhirat. Dan kita tak akan stop benda ni. Tak akan stop walaupun kita dah sakit macam mana pun. Kita risau lagi bab harta kita atas dunia. Risau lagi company kita, risau lagi kenderaan kita risau lagi apa-apa lagi. Nak tukar kereta ke cucu ke, suruh cucu jaga company kita ke. Itu yang kita fikirkan. Di saat kita nak mati ni, kita fikir bab tu lagi. Sehingga bila kita mati baru tahu benda ni. Allah kata, kau mati baru kamu stop daripada nak kepada dunia. Pasal berjayanya syaitan, berjayanya nafsu, bergabung tenaga dengan dunia, menyebabkan kita menyintai dunia secara hulu, secara berlebih-lebihan. Maka kena beringat bab ni. Allah kata semua manusia akan hatta zurtumul maqabir, hingga kamu semua masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam tanah perkuburan baru kamu tahu semua baru ni. Ayat yang kita afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka ayat sebelum tu pun ada cerita bab kubur juga, kubur penentu dia. Bila kita mati baru kita stop memikirkan bab dunia. Alangkah ruginya kalau orang sibuk dengan dunia hingga lupa nak masuk majlis ilmu, lupa nak memahami ayat-ayat Allah, lupa je nak belajar hadis, tiba-tiba dia mati. Dia mati dalam keadaan dia jahil. Jadi bagaimana dia nak menjawab persoalan Allah nanti, pasal dia telah melanggari perintah Allah. Allah suruh berhati-hati, jangan kamu lalai dengan dunia, tiba-tiba kamu leka dengan dunia. Maka ahli tafsir mengatakan sini di sini ialah kegagalan kita, termasuk mempelajari, memahami dan beramal dengan ayat-ayat Allah. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ialah Al-Quran. Pasal nak masuk syurga, nak berjaya akhirat, kita tidak ada pilihan, kena baca Quran, faham Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Ini salah satu mukjizat yang kita boleh ada hari ini. Maka ini yang kita tinggalkan. Kalau tidak, kita akan menyesal selama-lamanya. Hatta sehingga pergi ke kubur baru kita tahu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang cerita kisah bab kita menyesal bila kita mati. Kita menyesal. Kita nak balik atas dunia. Pasal kita leka cari dunia, di mati mengejut, maka kita pindah ke alam akhirat, alam barzah, maka kita akan menyesal ketika itu. Tuan-tuan tengok surah As-Sajadah.
Tengok surah As-Sajadah. Malam-malam pagi subuh Jumaat ni baca ni. Masjid kita suruh baca, kita baca ni kan. Ayat Sajadah. Jumpa? Ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dah. Sampai ke alam sana orang berdosa dia tengok keadaan itu, dia kata apa? Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Dan alangkah walau tara izil adalahkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya di pada mahsyar. Orang banyak dosa ini tunduk takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, ya Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami dah lihat dah, wahai Allah. Mata kami tengok dah, seksanya, takutnya. Lepas tu apa lagi? Rabbana wasami'na, kami dengar dah dia orang menangis, dia orang menjerit, dia orang meraung, wahai Allah. Maka mendengar, maka farji'na, wahai Allah, kembalikanlah aku, wahai Allah. Farji'na na'mal salihan, aku nak kembali dunia sekejap saja untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Inna muqinun, aku dah yakin dah sekarang ni. Tengok bahawa yakin, sekarang tak yakin. Sekarang kita tak yakin dengan adanya, supaya kita beringat mengurangkan kepentingan dunia, jangan berlumba-lumba pasal jangan meninggalkan perkara-perkara akhirat, tapi kita buat ini, maka ini kita akan menyesal dalam sujadah. Dalam ayat-ayat lain pun ada juga. Tuan tengok adalah surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu in ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Kata apa? Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian aku sedikit waktu lagi, maka aku dapat kembali ke dunia untuk bersedekah. Masa dia hidup, dia kerekut dengan duit. Dia bakhil. Pasal apa? Takut cucu cicit tak boleh makan. Takut anak dia miskin. Dia kemuk sangat duit dia. Dia kumpul untuk anak cucu dia. Penuh ESB, anak penuh, ESB cucu penuh. Semua penuh. Tetapi, untuk jalan Allah, untuk bersedekah, untuk infak RM1 ke EQS pun, dia tak ulurkan duit kat situ. Maka bila mati nanti, dia akan menyesal. Aku dah tengok dah, ya Allah. Dah dengar, ya Allah, betapa dahsyatnya orang tak sedekah, betapa dahsyatnya orang yang kedekut dengan uang dia. Maka tolong Allah, aku nak kembali ke dunia sekejap, aku nak bersedekah, aku nak infak duit. Apa dah sekarang ni? Allah wujudkan suasana kita bila kita mati. Ini permohonan-permohonan, permintaan-permintaan kita nak kembali ke dunia. Yang pertama, nak buat amal soleh, nak perbetulkan amalan kita, kerana kita tak mengaji Quran, tak mengaji hadis, amalan-amalan kita tak soleh. Yang kedua, kita bakhil dengan duit kita, maka kita mati dengan tak bersedekah, tak ada kosong harta kat sana. Maka minta dengan Allah nak kembali ke dunia untuk bersedekah. Maka dua perkara yang amat-amat sepatutnya lah. Bila dengar ayat macam ni, kita kena beramal, beriman dengan ayat macam ni, pasal ini kata-kata Allah. Perkara ini pasti berlaku pada diri kita. Pasti berlaku. Kena yakin pasti berlaku nanti. Maka ketika itulah, maka takut sangat. Kita akan takut-takut, kita khawatir kita termasuk golongan ini. Allah tegur, Allah beri warning kepada kita hari ni, pada setiap orang ni, pembaca Quran ni. Dia kata apa? Kalla, sekali-kali tidak, wahai hamba. Wahai hamba, jangan kamu berlumba-lumba mencari dunia hingga meninggalkan aku. Kamu nak makan nasi pun, wahai hamba, kamu terlupa baca atas nama aku. Kamu nak naik kenderaan pun, hamba, kamu lupa nak sebut nama aku. Cuba kita cek diri kita, tuan-tuan puan. Kita ingat dunia ke ingat Allah? Dari segi kehidupan harian kita. Contoh, bila kita nak makan, adakah zahir dalam hati kita, kita makan itu rezeki daripada Allah? Orang lain tak tahu. Hanya kita yang boleh jawab persoalan ini. Setiap nasi lemak, setiap capati yang kita makan itu, adakah zahir dalam diri kita ini adalah hak Allah, ataupun hak kita beli, ataupun hak rezeki daripada bos kita bagi duit yang kita boleh makan? Di sini Allah nak wujudkan
Tak wujud kita ni. Sepatutnya kita kena zahir dalam hati kita, ini rezeki daripada Allah. Allah bagi makan. Sebab tu kita baca dengan Bismillah. Berakhir dengan Alhamdulillah. Nak zahirkan setiap biji beras, nasi yang kita makan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi kita izin kita makan. Dia boleh tak bagi kita makan, dia boleh kita sangkut kat situ juga. Tapi tak pernah kita fikir pun. Lepas tu kita jadi makan punggang gelojoh. Makan dah lah banyak, 3-4 pinggan makan. Kena diri sendiri ni. 3-4 pinggan makan nasi. Dah, nasi roti canai 3 biji, nasi lemak 3 bungkus, makan. Apa ni? Ni kena diri sendirilah. Dah lah pasal Allah tegur ni. Allah tegur setiap orang. Kalau ada kita macam ini, kita kena berubah. Pasal mana ni baru jumpa ayat macam ini, supaya kita setiap benda yang kita buat itu kita kena yakin itu hak Allah, itu rezeki Allah, dan kita makan bukan kerana dia. Maka kita kena zahir kita setiap rezeki kita, makanan ke, minuman ke, kenderaan, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sombong dengan dia lagi? Tak nak bersyukur dengan dia, tak nak bergantung harap dengan dia ini. Maka di situ Allah kata, jangan sekali-kali kamu berlumba-lumba nak cari harta dunia hingga meninggalkan aku. Kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Bila mana? Bila kau mati nanti baru kamu akan mengetahui. Tadi mati saja, tengok seksaan, tengok suasana, kita minta dengan Allah nak kembali dengan dunia. Nak apa? Nak memperbetulkan amalan-amalan kita. Nak memperbetulkan akhlak kita. Nak perbetulkan yang kita kedekut sekarang ni, tak nak infak pada jalan Allah. Maka atas itu Allah kata, sekali-kali tidak wahai hamba, jangan kamu terlibat dengan mencari dunia hingga melupakan aku, hingga melupakan perkara-perkara akhirat. Maka kelak kamu pasti akan mengetahui. Sekali Allah warning. Allah warning yang kedua. Summa kemudian. Tengok ni. Kenapa Allah warning 2 kali? Kita pun kalau bercakap dengan pentingnya, nak tunjuk pentingnya pelaku ni, pasal kita degil, tak nak pakai juga kalau cerita sekali. Maka Allah cerita 2 kali kat sini. Kadang-kadang kita katakan, bila kita ada apa-apa nak suruh orang, 2 kali cakap dah. Api. Kalau terbakar dah. Mana ceritanya, pentingnya api terbakar, tak lari, kita akan terbakar. Maka Allah pun nak suruh kita betul-betul beramal. Mendengar kata-kata dia, mendengar warning dia. Maka 2 kali Allah warning kita. Kalla sawfa ta'lamun, sekali tidak jangan kamu berlumba-lumba untuk mencari harta keperluan dunia yang kamu reka-reka tersebut, maka kelak kamu akan mengetahui. Thumma kemudian, kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui juga. Tengok tuan-tuan, Allah dah tahu dah pasal kita ciptaan dia. Kita akan pasti menyesal bila pergi menemui Allah di atas ketelanjuran, kebakhilan kita masa atas dunia ini. Kita rasa segala rezeki, segala harta kita ini hak kita. Sebab tu kita rasa hasil kerja kita, hasil kepandaian kita, hasil penat lelah kita, kita yakin benda tu Allah tenggelam. Ini punca dia. Pasal Allah tenggelam, sedangkan Allah yang bagi. Tak nampak Allah yang bagi. Sebab tu kita kedekut, kita bakhil. Sedangkan Allah bagi jaminan dalam Al-Quran dia, orang yang infak jalan aku akan gandakan dengan dia. Hingga 700 kali ganda, ataupun entah daripada mana datang sumber-sumber gandaan tersebut. Ini confirm Allah gandakan, tapi kita masih lagi kedekut, kita masih lagi bakhil. Kenapa? Kerana kita jarang sekali meyakini ayat-ayat Al-Quran. Kita terleka dengan keadaan dunia. Jadi Allah warning kita, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Ada juga tafsir mengatakan 2 kali ini ialah satu saat kita menyesal ketika mula-mula kita mati, satu saat ketika mula-mula kita dibangkitkan balik dari kubur. Ada juga tafsir, ulama tafsir macam ni. Mula-mula kita menyesal bila kita nak tarik nyawa kita itu, dah dipukul oleh malaikat-malaikat, takut dah sekali nak suruh hidup dunia lagi. Yang kedua ini, lepas kita dibangkitkan, kita akan penyelesaian juga. Tapi di sana, di alam akhirat, penyesalan dah tak ada guna lagi. Nak menyesal, atas dunia lah diberi ruang untuk kita menyesal. Di hari akhirat, penyesalan sudah tamat. Sana darul jaza, hanya untuk menerima hukuman saja. Nak menyesal, sekarang ini kita masih ada peluang lagi. Walaupun kita usia macam mana, kita pun boleh berubah lagi untuk memenuhi tuntutan alhaakumut takatsur. 2, yang ketiga. Kalla, ayat ini dipanggil bagaimana cara nak merawat
Allah bagi tahu kita juga. Bila Allah tegur, 2 kali tegur, wahai hamba, jangan kamu buat macam itu. Jangan kamu mencari dunia hingga lupakan aku. Wahai hamba, jangan kamu mencari dunia hingga solat pada aku pun kamu sengaja lewatkan. Tak, benda macam ni. Benda-benda perkara-perkara yang kita lalai leka. Pasal dunia ini ialah lalai leka. Dunia permainan. Disebabkan permainan itulah kita melewatkan solat kita, bekerja hingga tak solat, hingga tak pakai tudung, hingga suka mengumpat. Berbagai-bagai persoalan dunia yang kita buat. Kenapa? Pasal punca dia kita zalim, degil dengan Allah, tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, apa cara nak merawat? Allah bagi cara dia, kaedah rawatan dia. Wahai hamba, kala sesekali tidak kamu ke atas, sesekali tidak kamu jangan berlumba-lumba tadi. Lau jika ta'lamuna, jika kamu mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. Masa dunia ni lah, kalau kamu tahu dengan ilmu yakin, nescaya kamu tak akan buat berlumba-lumba mencari tamak dengan harta tadi. Allah kata, atas dunia wahai hamba, untuk merawat kamu ini, untuk merawat kamu, satu saja ubat untuk merawat kamu, yakni ilmal yaqin, ilmu yang yakin. Dalam Al-Quran, berapa jenis ilmu? Ilmu apa dia ilmu yakin? Ilmu yakin ialah, yakin ini datang daripada ilmu. Contoh saya katalah, ilmu ni, pemberitahuan. Kat luar sana ada nasi ayam. Tuan kata, yakin tak yakin? Oh, ustaz tu seloroh tu, tak apa yakin. Lepas tu saya cerita lagi. Lepas ni kita pergi makan. 3-4 kali saya ceritakan. Maka barulah tuan puan yakin dengan cerita saya. Itulah ilmu yakin. Berulang kali mendengar kata-kata Allah, berulang kali mendengar ayat-ayat Al-Quran, berulang kali mendengar, bertadabbur ayat-ayat Allah, maka ketika itu barulah ilmu yakin ada. Jadi Allah bagi tahu kitanya ubatnya, wahai hamba, satu saya cara kamu nak hilang tamak dunia, hilang kecintaan kamu dengan menggilai dunia, ialah kamu kena ada ilmu yakin, yakni berulang kali baca ayat-ayat aku, faham ayat-ayat aku, beramal dengan ayat-ayat aku, ataupun belajar ayat aku, mengajar ayat aku. Ini golongan yang paling sama, golongan yang ada ilmu yakin. Yakin saja tak jadi. Kena ada yakin akan berlaku dengan hebat, dengan tepat bila ada ilmu. Sebab itu kita kalau setakat beramal tanpa ilmu, maka itu atas dasar mengesyaki saja. Maka kita kena ada ilmu, barulah mencapai tahap sebenarnya ilmu yakin. Dalam Al-Quran, ilmu ni, yakin ada berapa? Ini ilmu yakin. Yang kedua, dia ada ainul yakin, mata. Yakin dengan pandangan mata. Tuan-tuan pun tadi ilmu. Saya kita dekat luar, depan ni kita makan nasi ayam. Maka tuan-tuan pun pergi tengok. Oh, ada itu ainul yakin. Sebagaimana kita pergi ke alam barzah, tengok dah api neraka yang sedang bakar tersebut, baru yakin. Lepas tu nak minta balik ke dunia. Ainul yakin bila tengok musibah, bila tengok bencana, bila tengok azab yang Allah bagikan, baru yakin, baru menjerit, menangis. Wahai Allah, kembali aku dunia, ya Allah. Aku nak beramal dah, aku nak solat awal dah, aku nak tinggal, aku nak tahu maksiat dah. Kita melangis, merintih bila mata kita tengok azab. Tapi sekarang tak nampak. Kita nampak hanya dunia. Kita nampak cucu kita macam mana, anak kita macam mana. Ini kita nampak. Kesiannya cucu saya nak makan apa nanti besar, tak ada kerja bagaimana, saya kena buat dengan dia sekian-sekian. Kita plan untuk cucu kita dah sekarang ini. Kita bekerja-kerja dunia untuk jaga cucu kita yang tak ada pula cucu kita tersebut. Betapa teruknya manusia berlumba-lumba untuk mengejar dunia. Sedangkan akhirat, dia tak yakin. Pasal apa? Ilmu yakin tak ada. Dia jarang sekali bertadabbur ayat-ayat Allah. Maka bila tengok, menyesal. Apa dia satu lagi? Yakin? Ialah hakul yakin. Rasa dah. Bila kita kat luar tadi, bila tuan tengok saja, tak pasti takut-takut. Bukan nasi dah. Puan makan. Maka itulah hakul yakin. Jadi berbalik dengan hakul yakin ini, bila masuk neraka Jahannam, dibakar, disula, dicelur, barulah rasa betul-betul dia azab, baru betul-betul yakin.
Maka masa atas dunia ini, tuan-tuan puan-puan yang muliakan Allah, bila Allah kata ubat rawatnya ilmal yaqin, maka berusaha, berikhtiar untuk duduk dalam majlis ilmu. Cuba usahakan khatam tafsir 114 surah. Pasal apa? Pasal apa tekankan sangat? Pasal ini saja kata-kata Allah 30 juzuk. Kita nak dengar kalau boleh, nak mendengar semua kata-kata Allah dalam 114 surah. Nak dengar semua kata-kata Allah. Allah bagi tahu kita, wahai Allah, aku dah dengar semua dah kata-kata kamu dalam 114 surah, tapi aku tak mampu, wahai Allah. Kita berdoa dengan Allah, wahai Allah, aku tak mampu nak beramal dengan kamu sekian-sekian, bagi taufik, wahai Allah. Itu tujuan kita mengaji. Tapi kalau mendengar pun tak nak, faham pun tak nak, usahakan nak berdoa apa kita nak, ini masalah. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita berdoa, wahai Allah, bolehlah aku teruskan pengajian, boleh aku istiqamah dalam belajar, boleh aku istiqamah dalam memahami ayat-ayat Allah. Itu dia sebenarnya ilmu yakin. Maka bila jadi keadaan macam ini, bila dengar bahawasanya Allah tekankan tak ada jalan mudah untuk pergi ke syurga dia kecuali ada ilmu yakin. Yakni ilmu ini yakin adanya hari akhirat, maka kita pun berusaha. Sebab itu bila kita mula terima kitab dengan tangan kanan, apa dia? Bila kita terima apa tu? Humuqra'u kitabiyah. Baca kitab aku pasal gembira, terima. Dia kata apa? Inni zonantu, sesungguhnya aku dah yakin dah. Anni mulakin hisabiyah, bahawasanya ini hari dihisap segala amalan-amalan aku. Sebab itu atas dunia dulu aku belajar tafsir. Sebab tu atas dulu aku belajar hadis. Aku duduk dalam majlis ilmu pasal apa? Aku yakin. Ilmu yakin aku dah ada dah. Sebab tu aku jadi ahli syurga. Aku terima kitab dengan tangan kanan. Nampak tak sekali? Maknanya ahli syurga akan bercakap. Kenapa dia masuk syurga? Kerana dia yakin masa atas dunia dulu dia dengar semua kata-kata Allah. Dia dengar semua kata-kata Nabi, maka dia beramal dengan kata-kata Nabi, beramal dengan kata-kata Allah, maka dia menjadi ahli syurga. Pasal dia yakin. Orang yang tak belajar, dia tak yakin. Dia kata, cukuplah. Padanlah kita dengan solat. Solat, aku puasa. Itu, dia kata cukup dengan tu. Sedangkan, dia tak pernah pun berasa nak habiskan semua hadis, nak habiskan semua ayat-ayat Allah. Itu degilnya manusia. Jadi, bila ada macam-macam ni, maka Allah kata, am hasibtum tadkhulul jannah. Bukan senang kamu nak masuk syurga aku tanpa perjuangan dan kesabaran. Perjuangan, nak faham ayat Allah, nak beramal dengan ayat Allah, dan juga kesabaran. Susah macam mana pun, datang duduk dengan majlis-majlis ilmu. Boleh? Maka bila jadi macam ni, ada macam ini, maka ayat Allah pun ancaman dia. Wahai hamba, kalau kamu degil juga, aku cerita pun aku suruh mengaji ayat aku juga, sufhan ayat aku juga, kamu tak nak lagi, maka kamu tunggu wahai hamba. Tunggu bila? La tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan aku humbankan ke dalam neraka jahim. Maka di pada masyarakat nanti Allah akan tunjuk dengan kita neraka jahim. Neraka jahim ini neraka yang panas, dan ditunjuk kita bila di pada mahsyar. Maknanya neraka jahim ini ada 70 tali. Satu tali ditarik oleh 70 malaikat. Maka tarik ditunjukkan depan penghuni neraka, depan orang-orang golongan alhaakumut takatsur. Orang yang kejar dunia, orang yang lela-leka kejar dunia tadi, orang yang tamak haloba dengan dunia tadi hingga tak bertaubat, tak insaf pun, maka ditunjukkan la tarawunnal jahim. So kamu akan melihat, aku akan pamerkan kerana neraka jahanam nanti. Nah, bismillah. Maka itu dipanggil ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Inilah Allah akan tunjuk kita di pada masyarakat nanti. Di alam barzah pun dah tunjuk dah alam barzah pun. Orang-orang baik ditunjuk neraka dulu, lepas tu dibagi syurga. Orang jahat ditunjuk syurga dulu, ni sepatutnya kamu, tapi aku bagi kamu yang ni. Maka nak tunjukkan betapa untungnya orang yang bukan termasuk golongan alhaakumut takatsur. Yang ni orang yang zuhud. Yang ni orang yang zuhud ialah bertembung di antara kepentingan
agama, kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia, dia kurangkan kepentingan dunia. Yani dia gunakan dunia yang duduk ini untuk pergi ke hari akhirat. Itulah sebenarnya baru tak masuk golongan alhaakumut takatsur. Thumma la tarawunnaha. Ini ainal yaqin. Ini aina. Tadi apa tu? Ilmal yakin. Ini ain, mata yakin. Thumma, bila kamu pergi pada masyar, pergi di alam akhirat, dia kata thumma, kemudian la tarawunnaha, sungguh kamu akan melihat. Aina, dengan mata kamu, baru kamu yakin dengan keadaan macam tu. Menjeritlah, menangis di sana. Kalau, wahai Allah, kalau dahulu aku mendengar, lau kunna nasma'u au naqiluna ashabis sa'ir, dibakar dengan api neraka. Tengah-tengah api neraka tu menjerit, menangis. Kalaulah aku tahu, wahai Allah, bahwasanya atas dunia dulu aku mendengar, aku akan memikirkan, aku tak dibakar dengan api neraka. Kalau atas dunia dahulu aku mendengar baca ayat Al-Quran dan aku memikirkan ini, aku faham apa yang orang baca, aku faham ancaman Allah, aku faham teguran Allah, maka nescaya aku tidak dibakar sebagaimana api yang menyala yang sedang bakar aku sekarang ini. Dia menjerit, dia menangis. Dan surah Al-Mulk dia ceritakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Betapa teruk suasana yang Allah itu ainal yakin. Kamu akan tahu, kamu akan tengok benda ni, wahai hamba. Masa saja yang akan menentukan. Boleh? Thumma, ayat terakhir, cepat ini. Thumma, kemudian summa latus alunna, sesungguh ini berat kan ayat ni. Ini terkena kita semua ni. Thumma latus alunna, sesungguhnya kamu akan ditanya yauma izin, pada hari itu. Ini berat ni. Bila kita berlumba-lumba atas dunia, di hari akhirat nanti, thumma latus alunna yauma izin, kamu akan tanya pada hari itu apa benda? Anin na'im, tentang nikmat-nikmat masa atas dunia. Tengok, Allah ungkitkan balik. Wahai hamba, tugas kamu bukan semudah. Aku ciptakan kamu sebagai manusia, bukan main-main, bukan untuk senang-senang, bukan untuk seronok-seronok. Aku bagi kamu dunia, aku bagi nikmat, aku bagi musibah untuk kamu menahan ujian aku. Adakah nikmat yang aku beri dengan kamu sekarang ini, kamu gunakan dengan betul? Apa nikmat kita? Banyak sangat nikmat kita. Segala-gala kita perlu dengan nikmat. Jadi, nikmat kita guna. Dengan dia, kita tak peduli. Nasi, makan nasi dia. Tapi dengan dia, kita lupa nak baca bismillah. Lupa nak bersyukur dengan rezeki dia. Duit dia bagi, sekarang dia bagi, tapi kita lupa. Macam kita dengan bapak kita lah. Bapak kita bagi duit, bagi duduk rumah, jaga masa kita kecil lagi. Maka tiba-tiba, setiap rampak kita buat endah tak endah saja. Marah tak bapak? Memang bapak marah. Celaka punya anak, degil punya anak. Kalau marah, kalau jahat betul lah. Begitu Allah akan tanya. Setiap Allah buat kita ini, Allah jadi kita untuk ibadat dengan dia, untuk jadi hamba dia. Dia bagi kemudian untuk kita, dia bagi langit, dia bagi bumi, bagi segala-gala untuk kita. Tiba-tiba kita tak tahu itu untuk balas jasa Allah. Sebab itu pertama kita pergi daripada masyar, tidak akan berganjak kaki kita ini kecuali ditanya 4 perkara. 4 soalan. Daripada masyarakat baru ni. Yang pertama, umur kamu. Di mana kamu gunakan umur kamu? Umur sebelum akhir balik, umur 12 tahun, tak ambil kira. Umur sekarang 60 tahun, daripada akhir balik, umur katakan 10 tahun, 50 tahun. Di mana kamu gunakan umur 50 tahun kamu hamba? 50 tahun, tak boleh habis Quran aku, 114 surah. 50 tahun kamu hidup, tak boleh habis hadis, cuma katakan 12,000 hadis yang sahih. Tengok umur kita, di mana kita gunakan, maka dia akan tanya. Yang kedua, masa muda kita ni, di mana kita guna masa muda kita? Jadi bila kita dengar macam ni, kita boleh bertaubat. Pasal kita ilmu yakin dah ada dah.
Tapi kalau orang tak ada ilmu yakin tadi, kita berdoa, ya Allah, aku sia-siakan umur aku, ya Allah, umur aku dah 60 ini. Minta ampun dengan dia, insya-Allah Allah akan ampun dosa kita. Masa muda aku, ya Allah, aku nakal, aku buat sekian-sekian, aku buat, menangis depan Allah, Allah akan ampunkan pasal kita minta dengan kita menyesal di atas kelakuan kita. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, umur, masa muda, harta. Lagi berat ni. Daripada mana kamu ambil harta ni? Kalau kamu bekerja, ada kamu tak penting kerja. Buat semua detail. Sebesar zarah pun akan dikira. Kita ponting kerja ke, kita tipu orang ke, akan ambil kira semua harta kita. Itu untuk kita sumber. Dan di mana pula kamu belanja harta kamu ini? Bab lain pula. Sumber ambil pun dia tanya, sumber guna pun tanya. Kenapa kamu kedekut? Kenapa kamu simpan harta kamu? Kenapa kamu simpan harta kamu? Teruk di hari dalam neraka nanti, orang yang mengumpul harta, dia kedekut untuk infak harta, Allah akan striker dahi dia ni dengan segala ini harta kamu tu. Dia tempel di dahi kita ni. Dalam surah apa? Surah ada baca Quran, Allah cerita surah Al-Munafikun juga surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Saya baca je. Pada hari itu ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, harta-harta yang disimpan ini, lalu dengan itu distriker dahi, lambung dan punggung mereka, saya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan akibat yang kamu simpan itu. Dia tak bayar zakat, dia tak nak infak, maka dia kumpul harta dia. Dia berebut mencari harta hingga dia mati, maka dalam neraka nanti Allah guna harta tadi. Emas perak, harta emas perak lah, diletak kat dahi, tampal kat belakang, habis anggota badan ni dipanahkan tu untuk menyeksa dia. Pasal apa? Dia bakhil sangat. Dia dunia ini dia hanya alhaakumut takatsur. Maka Allah buat dia semacam itu. Surah At-Taubah ayat 35, tuan-tuan balik tengoklah, balik tengok. Begitu juga dengan dalam surah Al-Ahqaf. Dan ingatlah pada hari orang-orang kafir yang degil tadi dihadapkan neraka, serta berkata kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang lenang menikmatinya, maka pada hari ini aku balas dengan azab. Dulu kamu senang lenang, kamu gunakan harta kamu itu untuk bersenang lenang, kamu lupa untuk jalan aku, maka kamu tidak ada harta, wahai hamba. Kita ini tuan-puan, kalau kita tak infak harta, kalau kita tak sedekah harta kita, kita kosong harta di hari akhirat. Harta kita ialah harta yang kita infak, itu baru harta kita. Barulah ada kat sana. Kalau tidak, kita pernah infak, kedekut bakhil dengan jalan Allah, kita pergi sana, kita tak ada harta di sana. Pasal harta tadi menjadi harta-harta pewaris dan dikumpul sana. Bila kita tak buat perkara ini, akan dihukum kita berdasarkan harta-harta yang kita bakhil, harta-harta kita yang berlumba-lumba tadi. Maka itu di antara, maka harta tanya. Lepas tu, di mana kita belanja? Pun tanya. Takut belanja tempat yang salah. Dah confirm tempat yang kita, macam EQF kita ni, confirm tempat yang sunnah. Kita mengaji Al-Quran, mengaji sunnah. Dah, tidak ada apa cak celah. Tak buat perkara-perkara bid'ah, tak buat perkara-perkara kesyirikan. Confirm. Dah, pasal kita betul-betul melaksanakan, mempelajari Quran dengan sunnah. Kenapa kita bakhil nak infakkan di EQS kita ini? Tempat lain, dan dua lagi. Kalau orang buat bid'ah, lawan kita balik, dan dua lagi. Kita akan dipertanggungjawabkan. Di mana kita infak harta kita. Infak tempat ahli bid'ah, infak tempat orang yang lawan agama kita balik, maka kita akan ditanya balik. Maka kena hati-hati. Bab kita belanja harta. Itu bab harta. Apa lagi perkara lagi? Ilmu. Bab ilmu. Kamu ada ilmu ke tak ada ilmu, wahai hamba? Ilmu kamu amal tak amal, wahai hamba? Itu pun ditanya 4 perkara. Dah. Maka kalau kita mencari ilmu, sekali dah dihukum dah. Ada ilmu tak amal, sekali lagi dihukum. Ada ilmu nak tunjuk ke orang, lagi hukum berat lagi. Maka tak akan lepas daripada empat kenikmatan ini yang Allah akan tanya. Pasal apa? Pasal kita manusia,
kita diberi akal, kenapa akal kita tak berfikir benda-benda macam ini? Jadi bila kita dengar ayat-ayat macam ini, dah tahu dah. Hadis tadi, jelas hadis Tirmizi mengatakan demikian. Mengatakan demikian. Itu bab nikmat yang kita akan ditanya. Dah, nikmat yang ditanya. Ada lagi banyak lagi nikmat-nikmat. Hadis. Baca hadis. Baca hadis malam ni. Daripada hadis Bukhari. Nikmataini. Dua nikmat. Maghbuna fihima, yang kebanyakan manusia lupa, katsiran minan nas, oleh manusia lupa benda tersebut. Apa dia? As-sihat wal faragh. As-sihat, badan yang sihat, dan masa yang lapang. Ini di antara nikmat yang Allah akan tanya kita nanti. Mati nanti Allah akan tanya. Apa dia? Badan kamu sihat, apa kamu buat kerja untuk aku, wahai manusia? Badan kamu segar bugar, kamu tak guna duduk majlis ilmu untuk aku. Badan kamu segar, kamu tak datang solat berjemaah di masjid surah aku. Badan kamu segar bugar, kamu tak nak khidmat untuk jalan aku. Nampak tak sekarang ni? Yang kedua, apa dia? Faragh, maka masa lapang kita. Kamu ada masa lapang, ni kena ke saya lagi ni. Duduk kedai kopi hari-hari. Kena lagi pada ini. Wal faragh, masa, kena, kita masih kena ni. Kedai kopi kena ni. Pasal apa? Masa lapang banyak tapi jarang sekali kita guna zikir pagi, zikir petang, baca Al-Quran, duduk lepak kedai kopi je. Ini akan ditanya juga. Dalam masa badan sihat, gemuk gedempo dah. Tapi duduk kedai kopi lagi. Kita pun dengar malam ni ayat ni kena kurang. Ataupun boleh duduk kedai kopi tapi bincang bab akhirat, bincang bab zikir pagi, bincang bab zikir petang, bincang bab hadis. Tukar suasana daripada suasana majlis syaitan, kita akan bertukarkan menjadi majlis malaikat. Ini sepatutnya yang baru kita tak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara tanya nikmat ini, Allah akan tanya ialah golongan-golongan yang engkar, golongan-golongan alhaakumut takatsur. Kalau kita ada harta banyak, bekerja siang malam, tapi kita gunakan sepenuh tenaga kita untuk jalan Allah, maka golongan ini tidak akan ditanya. Golongan-golongan yang bekerja siang malam, tapi bila bertembung dengan hak Allah, dia bagi prioriti pada Allah dulu. Cukup zuhur, datang masjid, solat zuhur, pergi bekerja balik. Cukup asar, datang masjid, solat balik, pergi balik, maghrib, malam ada ilmu, datang balik. Maka golongan ini tidak akan ditanya. Golongan ini Allah tak akan tanya nikmat dia. Kalau tanya pun, sekadar nak mengembirakan dia je. Wahai hamba, dulu kamu buat sekian, bagaimana? Cakaplah, aku sekian dulu, walau bagaimanapun, aku taat dengan perintahmu, penat macam mana pun, aku sanggup datang ke majlismu. Sayang macam dengan duit aku pun, aku tak ada duit pun, aku infak untuk jalanmu. Maka kita menceritakan kesusahan kita depan Allah untuk mengembirakan kita. Contoh gini, ayat yang kita senang faham. Kita dah berjaya sekarang ini, dah berjaya. Tapi masa muda kita penat. Jual botol, jual ikan kering keliling kampung, berbagai-bagai kerja. Kita buat susahnya, kita bela benda-benda yang budak lain tak buat, kita buat. Pasal susahnya kita masa muda. Bila tua, kita menjadi contoh orang berjaya lah. Macam Datuk Fadil kita lah. Tua, kecil susah dia. Dia kata dia bela kambing hingga sekarang ni, dia tak boleh makan daging kambing. Kesian dengan kambing, dia kata. Dia takut trauma dengan kambing. Susah dia masa kecil. Tapi, bila besar, tua, dia berjaya. Bila berjaya, nak ceritanya, orang berjaya akan sembang balik kes-kes kesusahan dia masa kecil. Oh, susahnya saya nak makan pun tak boleh. Nak minum air, tengok orang minum air. Sekarang ni, dia tak malu nak cerita kecil pasal dia dah berjaya masa sekarang. Begitu juga dengan Allah tadi. Allah bertanya orang yang bersusah payah masa muda. Orang lain masa maghrib duk tengok perlawanan badminton, bola TV. Tapi dia datang juga ke masjid surah. Penat, lelah tapi hadir ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Allah akan cerita juga sekadar tanya untuk mengembira. Tapi kategori orang alhaakumut takatsur, Allah akan tanya dalam bentuk nak hukum dia. Nak hukum dia pasal kufur kepada nikmat yang Allah, kufur pada nikmat Allah yang beri. Dalam hadis-hadis yang lain banyak, dalam Al-Quran banyak, tak sempat pasal takut habis. Janji sejam tadi, kena cukup 45. Hadis-hadis yang lain. Perkara awal pertama yang akan tanya ialah
Apa dia tu? Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-ba'da minan na'im, daripada nikmat itu, iaitu apa dia? Alam nusihhalaka jismaka. Tak. Bukan kami telah beri kamu kesihatan. Nusihhalaka jasmika. Aku bagi kesihatan yang baik untuk badan kamu. Bukankah aku bagi badan yang sihat untuk kamu? Lepas tu, wa nuswika minal ma'il barid. Aku telah bagi minum air untuk kamu. Air aku bagi minum untuk menjaga badan kamu, kesihatan bagi kamu. Kenapa kamu kufur dengan nak ingat jasa-jasa aku? Ada satu kisah sahabat, sahabat ini miskin sangat, dia menderita dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, adakah aku ni benda lain aku tak boleh makan, yang aku boleh makan roti kering hari-hari ni saja makan aku boleh makan. Dia kata, jadi wahai Rasulullah, dia kata tak, apa tu, adakah Allah akan tanya aku tentang nikmat makanan semacam ini? Nabi jawab, bukan setakat tu saja. Dia kata, air kosong yang kau minum ini pun Allah akan tanya, kenapa kau minum air dia? Kenapa kita minum air ni sedang kita durhaka dengan Allah? Bahasa kasarnya, kenapa kita makan nasi? Kenapa kita minum air? Kenapa kita buat tu? Kenapa itu? Sedangkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dengan macam ni, dengan ayat macam ni. Kalau tak nak lagi kita tinggal solat kita, tak nak kita tinggal majlis ini. Pasal apa? Pasal setiap perkara Allah akan tanyakan hasil nikmat udara, langit, bumi, kesihatan, berbagai-bagai, hidung, mata, telinga, itu sebut lagi mata, telinga yang dipertanggungjawabkan untuk nikmat yang kita nak bagi tahu Allah atas kurniaan kepada kita. Tak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah zalimnya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca ayat-ayat macam ini, tuan-tuan puan-puan, kita kena betul-betul beramal dengan dia. Tanam istiqamah kita, jangan menjadi golongan yang orang yang suka berlumba-lumba mengejar dunia hingga lupa bab hari akhirat. Lupa pasal kita pun, kehidupan kita seharian pun amat lupa dengan hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sajalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.